Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu 'alaihi wa 'alaihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang berusaha yang berhormat Ustaz Hanif Ghazali Adun Tanjung Dawai, dan saya kasihi Ustaz Azizan, penasihat atau pengurusi dataran ilmu Zubaidiyah, asatizah sekalian, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya daripada Kelantan, turun mai sini tuan-tuan, semata-mata menerima jemputan daripada sahabat saya Ustaz Syamil. Kalau dia tak telefon tobat, aku tak mai. Malu alah mai jugalah. Nak cerita, alhamdulillah kita ada dataran ilmu ini. Tuan-tuan kena ingat, manusia ni Allah nak angkat darjat. Allah angkat darjat bukan dia jadi yang berhormat. Allah angkat darjat bukan dia jadi datuk. Allah angkat darjat bukan dia jawatan besar. Allah angkat darjat bukan dia duduk tempat tinggi ataupun rumah banglo dan sebagainya. Tapi Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang berilmu, beberapa darjat. Seperti mana Ustaz Azizan sebut, kita ni Allah nak mulia, kita nak hebat dengan ilmu. Sebab tu disebut oleh Nabi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi apa? Innal ilma, sesungguhnya ilmu ni la yaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Diminta ampun orang yang belajar ilmu ini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Punya dahsyatnya orang yang menuntut ilmu. Menunjukkan tuan-tuan, kalau nak naik darjat kena belajar ilmu. Kena belajar ilmu. Dah alhamdulillah tuan-tuan, kita dah buat dah dataran macam ni, cantik. Saya tengok sini punya ramai, rupanya di luar ramai lagi. Tu dia ramai di luar lagi tuan-tuan. Depa dengar dah. Woi! Dengar depa dengar. Oh, ramai lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, belajar ilmu. Dan alhamdulillah kita memudahkan. Allah sebut dalam hadis, dan Nabi sebut dalam hadis dia, man salaka tariqan yaltamisu ataupun yaqlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk belajar ilmu, alhamdulillah dimudahkan buat dataran ni. Kan ada speaker dia. Yang speaker jaga ni mesti Ustaz Saadi. Aku tahu dah. Benar Ustaz Saadi, kawan aku ni. Dia duduk nyorak tahu nak. Ada. Ni kawan-kawan semua ni memudahkan untuk menuntut ilmu. Ada dataran. Kemudian ada kipah, ada PA system. Ni depa duk rakam ni tuan-tuan. Semua ni memudahkan. Allah mudahkan jalan untuk masuk syurga. Dan kalau tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam satu hadis Nabi sebut apa? Orang yang belajar ilmu ni hebat tak hebat, bukan saja angkat darjat, Allah hantar 2 malaikat dekat dia. Malaikat tu akan duduk di sebelah dia, dan malaikat itu akan berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Apa doa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Kita dah baca ini untuk apa? Untuk orang yang mati dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kerana apa dibaca tu? Kerana orang yang menuntut ilmu tu hidup. Kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia dan berkat dia tuan-tuan. Sebab tu pentingnya menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita nak tuntut? Kan? Duk kata ilmu apa? Bagi kita orang umum ni, kan, kita tiap-tiap seminggu sekali ke macam mana? Sebulan sekali. Seminggu sekali, setiap hari Jumaat. Seminggu sekali. Kalau boleh, ilmu bagi orang umum, 3 ilmu kena belajar. Apa ilmu tu? Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah, iaitu ilmu apa? Ilmu tauhid kena belajar. Kalau macam kita orang umum macam kita ni, Aqidatun Najin pun jadi ya. Jangan ambil tinggi-tinggi sangat. Tinggi-tinggi cakup pening.
Belajar yang simple sudah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak kenal Allah? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Allah ada Allah macam mana? Adanya alam ini. Kan? Kita cukup mengenal Allah. Ilmu tauhid kena mengaji. Ilmu tauhid saja tak jadi juga. Kena mengaji ilmu yang kedua, nama fiqh. Ni, tauhid fiqh. Sebab tu kata ulama, mengaji tauhid saja tak mengaji fiqh, dia jadi zindik. Zindik macam mana? Boleh jadi sesat. Sebab tu kita kalau mengaji tauhid, ada orang mengaji kitab sifat 20. Tuan-tuan pernah dengar? Sifat 20. Mengaji. Last sekali dia kata apa? Nur Allah dijadikan akan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dijadikan kita. Kita Nur Muhammad, Nur Allah. Maka kita ialah Allah. Akhirnya ada orang tak semayang. Banyak tuan-tuan. Saya pernah jumpa, dia kahwin, dia menikah, bini dia tak pergi semayang. Saya kata pasal apa? Dia kata saya Tuhan, dia kata. Rupa dia mengaji tauhid tuan-tuan, tak mengaji fiqh. Akhirnya jadi apa? Jadi sesat. Sebab tu kita kena mengaji tuan-tuan, mengaji ilmu tauhid bagi kenal Allah. Kenal Allah macam mana? Cukuplah Allah sebagai pencipta alam ini. Macam mana kita nak tahu Allah ada? Apa yang kita tengok dalam alam semesta kita? Contohnya kipas. Kipas berpusing. Pasal apa kipas berpusing? Kerana ada elektrik. Jangan tanya mana elektrik. Tuan-tuan jangan tanya mana elektrik. Tu kipas pusing. Mana elektrik? Kalau tanya elektrik, kita kena pegang wayar, potong, kemudian wayar tu kita pegang dua. Satu yang warna merah, satu yang warna biru. Kemudian suruh orang petik. Apa jadi? Mampus ya tuan-tuan. Menunjukkan kita kaji ni tak sampai dengan otak kita. Macam mana? Sebab tu kena mengaji ilmu tauhid kepada guru yang mursyid. Ni kadang-kadang mengaji tauhid tuan-tuan, guru tu bahasa Arab pun tak tahu. Saya pernah tuan-tuan, ada seorang tok guru ajak ilmu ni lah, ilmu kalam ni. Pergi mengaji, kaifa hal ya akhi. Dia nak jawab kaifa hal pun tak tahu. Mengajak kitab ilmu kalam, ilmu tauhid. Saya kata macam ni aku nak mengaji macam mana? Rupa-rupanya dia ajak tuan-tuan ajaran sesat. Sebab tu alhamdulillah dataran ilmu ada. Tok guru yang kita panggil mai daripada Insaniah, mai daripada universiti, pencarah universiti, bukan cayam. Orang yang hebat. Kita mengaji ilmu tauhid dengan dia, ilmu yang mengenal Allah. Jangan fikir Allah dengan otak, sebab tak mampu. Sebab otak kita dibuat oleh Allah. Allah macam mana, Allah macam mana, Allah ni tengok kita. Jangan. Cukuplah kita tahu bahawa Allah ada. Macam ni lah kipas. Kita tahu bahawa elektrik ada. Cukup. Macam mana tahu elektrik ada? Elektron yang mengalir. Mana elektron? Di dalam elektrik. Cukup itu. Kita kena tahu ilmu tauhid. Kalau nak cerita panjang tuan-tuan, malam ni sampai kedua lah. Ya. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Agak-agak kita cerita sikit-sikit dah. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni macam mana? Ilmu yang nak buat ibadat. Sembahyang macam mana? Sebab tu kata Nabi, wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu ni kena mengaji, kena berguru. Mengaji ilmu fiqh bukan baca buku. Kalau baca buku tuan-tuan, kita basic dah kuat tak apa. Tapi kalau basic tak kuat, asyaitanu syaikuhu. Syaitan akan guru kita. Jadi kena berguru. Macam mana nak sembahyang? Pergi mengaji kitab Muniyatul Musalli. Tok guru ajak, kita tengok tok guru angkat takbir, Allahu Akbar. Kita Imam Syafi'i macam ni. Tuan-tuan akan tengok nanti ada orang tuan-tuan, tok guru dia ajak, ada macam tu, ada macam tu, ada macam tu. Jangan pertikai, itu khilaf. Yang penting angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir. Tapi masalah dia, kita ni orang Melayu, bila angkat takbir jadi 2-3 kali. Tak ada ke tempat letak Ustaz Sa'di aku lengoh tangan ni. Tak ada ke? Metok ni. Pakai tu boleh tengok, tarik suara. Pakai tu. Boleh. Aku boleh. Tolong. Go. Ustaz kuat sikit.
Okey. Kita mengaji kan ilmu fiqh. Alhamdulillah, banyak di kalangan kita duk bertikai masalah nak takbir. Allahu Akbar, sini boleh, situ boleh. Yang penting angkat takbir. Yang tak bolehnya angkat takbir banyak kali. Banyak kali. Tuan-tuan pergi negara Arab, ada orang Arab angkat takbir banyak kali? Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak? Arab, Allahu Akbar. Tak kira lah dia angkat tang ni ke, tang tu ke, tang mana. Arab, tuan-tuan pergi lah, Allahu Akbar. Kita orang Melayu kita mengaji punya tinggi, bila angkat takbir jadi macam mana? Gelak apa? Aisyah tadi macam-macam ada. Kita mengaji ni, mengaji. Kita munatul musalli. Tuan-tuan angkat takbir sekali aja. Bila 2-3 kali was-was. Tu, penting mengaji berguru. Allahu Akbar, sini boleh, situ boleh. Tapi jangan banyak kali. Orang Melayu banyak kali tuan-tuan, penin kita nak bagi masuk tu qasad, ta'arud, ta'in kan. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Tu yang jadi Allah. Tak masuk itu. Astagfirullahalazim. Kalau boleh mengaji kali ni jangan duk buat macam tu. Ada Ultraman pun ada Allah. Ada yang Allah. Rupanya dia duk cekau padi, duk angkat padi. Oh. Tak mau. Kita mengaji tuan-tuan bab fiqh sekali aja. Allahu Akbar. Ni penting. Sebab tu tuan-tuan kena berguru, kena mengaji. Orang Arab saya tak pernah jumpa orang Arab angkat banyak kali. Depa Allahu Akbar. Tapi depa angkat takbir sekali. Tapi dia bawa anak tengah duk semayang, anak dia lari. Lah tengah semayang boleh suruh anak duk tepi. Yang tu tak betul pula. Sebab tu kita kena mengaji ilmu fiqh, kena berguru. Tengok tok guru angkat takbir. Allahu Akbar. Nak letak sini boleh, nak letak sini boleh, nak letak di bawah apa atas pusat boleh. Tak mau letak pun boleh. Itu khilaf. Jangan duk petikai. Kita Imam Syafi'i atas pusat, tepi sikit. Macam tu. Ni ada orang tuan-tuan, dia tak kiam kan nak letak sini ikut suka dia. Sebab apa? Kita kena berguru. Tok guru kita ajak macam mana? Macam tu. Kita Imam Syafi'i sini. Tepi sikit. Jangan macam tu. Ni sampai kawan duduk sebelah sampai sengit. Sebab tu kena berguru ngaji. Kemudian bila dah angkat takbir, Allahu Akbar. Sembahyang, tok guru kata apa? Tengok tempat sujud. Tuan-tuan mengaji tak? Kan? Sembahyang tengok tempat sujud. Kecuali depan Kaabah. Sunat tengok Kaabah dapat 20 pahala. Depan Kaabah tengok Kaabah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Kaabah. Tiba-tiba Turki lalu. Alhamdulillahirabbil. Tu yang jadi tak khusyuk tu. Sebab tu kata ulama lebih baik tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pejam mata. Pejam mata makruh. Pejam mata. Sebab kita semayang ni kalau 40 tahun, apa yang kita hafal tak perlu hafal dalam semayang, automatik ingat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut keluar, otak. Tadi bini suruh beli apa? Belacan ke gula? Ni dia automatik dia main. Sebab 40 tahun dah baca Fatihah, tak perlu hafal. Sebab tu kata ulama, tengok tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kita tengok tempat sujud tu. Jangan pejam mata, jangan tengok mata pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Makruh. Sebab tu kena berguru. Ada orang tengok mata apa tak? Semayang tengok mata. Kampung saya tuan-tuan, ada seorang dia semayang tengok mata ni. Habis semayang Jumaat, dia semayang ba'dah Jumaat. Dia semayang seorang-seorang. Lepas tu orang tengah doa. Habis doa, mereka pun bangkit nak balik. Balik dia duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ingat dia tak semayang, pakat lalu depan dia, lalu dia buat macam ni. Orang ingat huluk tangan, pakat salam.
Sebab tu kalau boleh mengaji, berguru, tengok tempat sujud, Bismillahirrahmanirrahim, tengok tempat sujud tu kena berguru. Bila dah kita baca, kita semayang, tengok tempat sujud, nak main khusyuk. Bila main khusyuk, kita kena berguru juga. Fatihah kena berguru. Saya baru ni ada seorang pakcik umur 62 main jumpa saya. Saya suruh dia baca daripada mula sampai fil alamina innaka hamidul majid. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia baca doa iftitah walaupun sunat silap. Doa iftitah dia baca apa? Wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Sepatutnya apa dah? Wa ma ana minal musyrikin. Last sekali wa ana minal muslimin. Dia baca wa ma ana minal muslimin. Tidaklah aku orang Islam, aku orang musyrik. Tu dia 60 tahun. Dia kata saya lama baca dah. Saya kata pakcik baca tak betul. Sepatutnya wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Dia kata lo 60 tahun tak betul tu. Tu semayang macam mana? Tak tahu, tanya Tuhan. Saya kata tanya kita mana kita tahu. Sebab tu kena guru. Tambah-tambah Fatihah. Fatihah kena duduk depan tok guru talaqi. Kita baca, tok guru dengar. Kemudian kita perbetulkan makhraj. Makhraj huruf, tok guru tengok. Sebab saya cerita tuan-tuan dalam YouTube, saya pernah pergi Madinah masa tu 2006. Saya masuk daripada Babu Salam. Masuk tu tiang nombor 10. Tiang nombor 10 ni ada seorang syekh. Nama dia Syekh Ubaidillah min Afghanistan. Daripada Afghanistan. Janggut panjang ni. Mata buta. Umur 120 tahun. Anak murid dia ni baca daripada pukul 7 sampai pukul 1 masuk waktu lohak. Ramai. Yang hebat tak hebat, dia tak boleh bangun dah. Dia duduk mata buta. Anak murid dia ni punya ramai. Setiap kali anak murid dia sebut dia akan sebut nama. Dia ingat nama. Anak murid dia duduk A'udzu bil Muhammad. Betul. Saya kawan ni main pula wattaba'u Yusuf. Betul. Kawan ni main pula Taba' Najib. Betul dah. Itu tak takut mana-mana parti tuan-tuan. Itu secara kebetulan kan? Kalau dia sebut betul, saya kata hebat. Macam mana mata buta anak murid ramai boleh tahu nama ni? Tu namanya kasyaf. Allah bagi dekat dia ilmu Al-Quran. Allah buka hati dia. Hati dia lah satu ilmu lagi. Tuan-tuan, kita kena mengaji. Saya pun duduk di belakang. Hebat tu guru ni. Elok pukul 1 nak masuk waktu lohak, saya duduk depan dia. Bila duduk depan dia, khalas, dia kata habis. Saya pun la ya syekh, la aina anta, kamu daripada mana? Dia tanya saya sebab suara tak pernah dengar. Ana min Malaysia. Malaysia tu rakyat Malaysia. Kalau Malaysia bangsa Melayu. Malaysia aina taskunu, dia cakap Arab Fusah. Kamu duduk mana? Ana min Penang. Arab kalau fa dia tak boleh sebut fa. Kalau fa dia sebut ba. Kalau Penang jadi Penang. Kalau polis jadi bulis. Jadi min ana min Penang. Penang qaribul Kedah, dia kata. Penang dekat Kedah. Dia tahu punya. Sebab tu kalau Arab dia tak boleh sebut fa. Fa jadi ba. Penang jadi Penang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Padang Serai, Badang Serai. Kalau Perak, hampa sebut sendiri lah. Aku segan nak sebut tuan-tuan. Selagi orang Perak marah tuan-tuan. Jadi saya pun Madza turid? Dia kata, kamu nak apa? Ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Fatihah bas. Saya nak baca Fatihah saja. Fatihah, tafadhal. Sila. Kita bila sila tuan-tuan, tu dia qari tu yang letak kat sini. Baca. Dia buah penampak. Pah! Kita. Wih, hang tampak aku tu. Aku tombok mampu orang tu ni.
Sebab tu mengaji kena sabar. Ni kena penampak tuan-tuan. Ni jangan pula main dataran ilmu kan. Mengaji kena penampak. Tobat tak main dah. Ni saya kena penampak. Pom. Dah lah buta tampak orang. Sebab dia mata buta, jadi dia akan pegang mulut kita. Saya baca A-U, kan kita mengaji Melayu kan. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Kan Melayu kan. Ba patah ba kasrah bi, ba domah bu, ba bi bu. Saya ajak pak saudara saya. A, I, U, ingat. Mai minggu kedua lupa. Yang dia ingat apa? Ba patah ba kasrah bi, ba domah bu, ta patah ta, babi buta. Yang lain dia tak ingat tuan-tuan. Pening kepala ajak orang tua-tua tuan-tuan. Orang tua-tua ni kalau ajak susah. Kadang-kadang dia buat lena. Benarnya bukan dia tu tak, dia buat tak faham. Sebenarnya dia faham tapi dia buat lena. Tu ngajak orang tua-tua. Saya pernah tuan-tuan ceramah di Shah Alam section 15 ke 18 kuliah subuh. Saya buat gelak, semua tua-tua semua gelak macam bakal jenazah pun. Saya kata kuliah subuh hari ni okey tak ustaz? Kami kalau tiap-tiap hari kuliah semua cerita pasal mati. Dia kata mentang-mentang lah kami nak mati, tapi hari ni kuliah subuh ustaz buat gelak, kami gelak. Saya kata gelak apa? Tu kira okey lah tak? Ni nak kata tuan-tuan, saya kena bernampak. Bila kena bernampak, laisa haza lahjah malawiyah. Dia kata tu lahjah orang Melayu. Lahjah Arabiah laisa saya duk habis khalas. Dia kata roh masuk dia belah bukra jihna, esok main istani, aku tunggu. Dalam hati saya, tobat aku tak main dah. Hampir nampak aku nak suruh main pula. Tapi belajar ilmu saya main tuan-tuan. Sebab tu mengaji ilmu ni, dataran ilmu ni Zubaidiyah ni dah buka dah. Jumaat 21 kita nak ada. Jangan main Jumaat tu ya. Lepas tu tak main dah. Ni dah. Saya esok nak pi tak pi, nak pi tak pi. Saya pi tuan-tuan duduk belakang. Dalam hati saya, sebab masa nak balik tu dia tanya, ismuke nama apa? Abdullah Khair. Abdullah Khair Kuais, dia kata. Sebab Abdullah Khair tu maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi dia buat Kuais bagus. Maksud dia apa? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Kan? Jadi dia buat Kuais. Saya pun ingat, mesti dia tak ingat nama. Saya duduk di belakang. Elok pukul 1 dia habis mengajar, dia angkat tangan, mata buta. Aina Abdullah Khair. Dia sebut nama saya. Saya dalam hati, orang tua ni ingat rupanya. Maujud ya Syekh. Ta'al hina. Dia panggil. Ta'al hina, ijlis hina. Gharib, dekat. Saya pun pergi lah. Kesot duduk. Iqra. Nabda bi Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan bismillah. Pertama a'udah, bismillah. Saya pun bismillah. Dia pegang lidah saya, dia tarik. Sebab dia mata buta. Jadi cara nak betul, dia pegang lidah, dia pun nampak. Dia tarik lidah, dia tarik saya. Aku tomuk orang tua ni, ataupun buat starlight mampus orang tua ni. Tapi sabar tuan-tuan. Sebab tu dalam belajar ilmu kena sabar. Kalau tak sabar, pakai tak main mengaji. Macam malam ni ya. Malam ni tuan-tuan, nak main tak main kan? Start betul dah. Abang di mana tu? Nak pergi mengaji. Abang tak jadi. Ni semangat ni, main juga. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan kena sungguh-sungguh. Saya kena tarik lidah, sabar lagi. Hari kedua bismillah. Khalas, dia kata habis bismillah, bukhra jihna. Esok main pula. Istani, aku tunggu. Saya kata nak main tak main. Saya main juga hari ketiga.
Duduk di belakang. Saya dalam hati, mesti dia tak ingat nama aku. Tiba-tiba habis semua anak murid dia baca, dia angkat tangan. Aina Abdullah Khair min Malaysia. Mana Abdullah Khairi daripada Malaysia? Ta'al hina. Saya kata, mawjud ya Syekh. Ta'al. Dia mata buta. Saya pun kesok-kesok duduk depan. Al-an dahil. Sekarang dia kata, nabda bi suratul awal min suratul Fatihah. Alham. Dia kata sekarang kita mula dengan ayat pertama surah Fatihah. Saya iqra, baca. Alhamdulillah. Dia pun bernampak. Kali ni dua sekali. Podopang. Saya aku bagi orang tua ni geram. Tapi tak bagi bang, sabar. Tunggu juga. Rupanya saya baca alham. Dia tanya, laham ni, laham bakar, laham dajas, laham khindir, laham ni, laham maksud dia daging. Dia tanya daging apa? Daging lembu, daging ayam, daging babi. Rupanya bukan alham. Ha pedas. Sebab tu kena berguru. Kita baca Fatihah ni tuan-tuan, dia rukun. Kalau Fatihah tak betul, macam mana solat kita? Ni berguru. Alham, alha. Saya taklah pandai, tapi boleh dah sikit-sikit kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alha. Saya alham. Hari ketiga alham. Khalas. Roh masuk dia belah. Sebab tu tuan-tuan, orang Melayu ni, orang Arab heran tu. Sebab apa? Kita ni orang Melayu tuan-tuan, bila baca Quran cukup sedap. Boleh cakap Arab tak? Tak boleh cakap Arab kan? Kalau pertandingan musabaqah Quran, agak-agak siapa menang? Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina. Ada tak negara Arab? Tak ada. Kalau menang pun Turki ataupun Iran. Tuan-tuan, tak pernah ada orang Mesir kalau menang pun tempat kedua. Tempat pertama orang Melayu. Sebab tu orang Arab ingat orang Melayu boleh cakap Arab. Boleh cakap Arab. Sebab tu kadang-kadang kita pergi Mekah, Arab akan sebut roh. Dia ingat kita faham. Makcik-makcik duduk semayang tengah jalan, usalli Allah, roh hantu. Dia tak tahu roh tu pergi beredar. Sebab tu pernah berlaku tuan-tuan, pak saudara saya, dia pergi Mekah. Dia kata ni aku ni pergi ni aku tak tahu apa ni. Kalau aku boleh cakap Arab macam hang seronok. Pak Ngah kalau tak tahu hafal 3 ayat Quran, saya kata. Apa dia? Saya pun habaq kat dia. Rupanya dia pipi dia sesat sungguh. Dia pipi sesat, balik pakai kek heram nak balik hotel tak jumpa. Saya habaq kat dia, kalau sesat Pak Ngah cari polis. Pak Ngah jangan sebut polis. Sebab Arab tak boleh sebut farm, sebut bar, bulis. Dia pun sesat, duit tak bawa, pakai kek ihram, sepeda pun tak pakai. Dia pun pipi, Polis tu, limadha ya akhi? Pasal apa? Nak abang sesat macam mana tau? Ana, ada pandai tu, ana saya. Ana sesatun, dia kata. Dia ingat sesatun tu bahasa Arab. Polis tu, madza tatakallam, hang cakap apa? Dia ingat polis tu faham. Ana sesatun, dia kata. Ma'arah, aku tak faham. Dia nak cakap apa sesat ni? Dia terfikir, Ustaz Abdullah Khairi kata kalau sesat sebut 3 ayat. Dia pun ayat Quran. Polis, ana fi dhalalim mubin, aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Lepas tu dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Dia tunjuk kat poket polis tu. Sadaqallahul azim. Kan sadaqallahul azim, habis Quran. Polis tu kata, araf tu. Dia kata, faham. Tengok, Quran menyelesaikan masalah kan. Sebab tu tuan-tuan, Arab ni kata roh. Sebab tu bila kata roh, saya pun belahang. Hari keempat saya tunggu pula. Aina Abdullah Khairi? Mawjud? Tak. Saya pun bacalah sampai Iyyaka na'budu. Saya baca Iyyaka na'budu. Masa tu bukan ustaz lagi, baca pun tak berhenti. Iyyaka na'budu. Dia pun nampak, pang, rupanya Iyyaka na'budu, cahaya matahari yang kami sembah.
Kena tasydid. Iyyaka na'budu. Iya. Saya baca iyyaka na'budu, dia pun penampak. Rupanya tak betul tuan-tuan. Akhirnya sampai hari 10, walau do, saya walau bolin. Rupanya walau nak letak dekat tarik ni. Walau do ni kena ada gigi. Sebab tu makcik-pakcik kalau baca Quran gigi tak ada, susah. Walau bolin. Tu yang jadi dekat apa, Pasir Gudang. Tok Bilal tu umur 80. Dia Tok Bilal pakai gigi palsu. Dia buang gigi palsu nak tidur, lancawan. Bini dia nak tidur, pi bubuh dalam cawan yang sama. Tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu dah. Dia Tok Bilal tak azan lagi. Masjid dia terus pi ambil buh dalam poket. Nak pi azan lah, ambil wudu, buka mikrofon, ambil gigi tu, buh. Rupanya dia ambil hak bini dia punya. Awak tak lekat dah tu. Apa Allah nak azan tak apa. Lain kali dia pun buka bola poket, dia azan. Duduk Pasir Gudang, gigi tak ada, azan macam Pasir Gudang. Azan macam mana? Formula 1 tu. Sebab tu nak mengaji Quran, gigi kena ada. Sebab tu makcik-pakcik kalau gigi tak ada, bubuh gigi palsu, kemudian lekatkan dengan poliden. Itu dan promosi itu. Sebab nak sebut walau do ni tak ni. Kalau tidak walau tu yang orang Melayu kita baca Alhamdulillah penuh mulut. Sebab tu kena berguru, ada gigi ni kan baca. Habis-habis ya akhi, saudaraku, iqra kal misli, baca macam aku baca. Saya pun bacalah. Dia baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladhdallin, amin. Kemudian dia pun, aina lihat, mana tangan kamu? Hena ya Syekh. Dia pegang tangan saya. Ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Samit ila Ubaid. Disebut ni satu diingat. Aku bagi ke hang. Saya tu qabil tu hadal ijazah, aku terima. Saya pun cium tangan dia, saya pun cium pipi dia, cot. Satu macam bila berguru. Allahu Akbar. Ya Allah, sedapnya. Sebab tu wa innamal ilmu bita'allum, kena mengaji. Bila berguru tuan-tuan, kita dapat sedap. Sebab tu dataran ilmu dah ada, kita main mengaji. Tapi kalau main mengaji Quran tuan-tuan, tok guru suruh baca tobat belah habis. Kalau Quran baca hang pula tak payah, jangan buat macam tu. Tok guru baca, kita ikut ramai-ramai ya. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Kita pun ramai-ramai. Kalau tunjuk seorang-seorang pakai dak. Saya pernah mengajar Quran, kita pun baca. Abang baca. Tak keluar sampai. Tak keluar weh, ketak tuan-tuan. Dia ketak tak keluar tuan-tuan. Tak percaya macam kita lah, tak pernah jadi imam. Cuba try tolak. Dia angkat takbir. Tak keluar. Tuan-tuan gelak apa? Siapa tak pernah jadi tahu ah. Ni tak apa yang tak pernah ceramah ni, cuba try tolak semua. Bagi salam tak keluar tu. Macam tu kena berguru. Bila berguru satu macam tuan-tuan, macam saya cerita tuan-tuan lah kan. Kita ni minum ayak. Nampak dah ni ayak ni. Ayak ni mineral. Nampak tu? Mineral ya, bubuh lah, orang apa lah. Ni ayak biasa ni. Saya minum. Bismillah. Ayak mineral. Sekarang ni buat analogi macam tu ibadat kita. Kita ambil bubuh 5, ambil barah 1, 2, 3, 4, bubuh lagi 7, 10 buah limau kasturi. Ini limau kasturi. Andaian saya minum. Ya Allah, masamnya masam kurit orang kata. Tuan-tuan terasa tak masam tu? Tuan-tuan terasa kan?
Macam tu ibadat kita. Bila berguru kita akan rasa kepuasan. Begitu bila dah Allahu Akbar dah habis, tuan-tuan, dia pun kelas roh boleh belah. Tiba-tiba ada seorang cikgu, tuan-tuan, orang Kok Diang. Dia tepuk bahu saya. Ustaz, saya apa nak ajar agak? Orang Kok Diang tahu, dia cakap bagi panjang. Sebab apa? Mat Arif Lin Sukun. Saya apa nak ajar agak? Saya kata, tak apa Ustaz. Ya Syekh, hadza sadiqi, ni kawan aku ni, wa yurid an yaqra'ul Quran, dia pun nak baca Quran, Fatihah bas, Fatihah saja. Syekh ni mata buta, duduk ya, nak bangun tak boleh. Dia buat macam ni kat kawan saya. Hadza rajul, lelaki tu itla' barra. Tuan-tuan, kita mengaji bahasa Arab, itla' barra tu maksud apa? Boleh belah. Dia halau ni, yang kawan saya ni, cikgu ni. Saya pun cikgu dia halau, cikgu dia bangun lah. Itla' barra, dia kata boleh belah. Allah, saya kata ish, limadha ya Syekh? Pasal apa? Dia mata buta tapi hatinya kan nur. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Baca Al-Quran, Quran tu bagi syafaat kepada orang yang baca. Tambah dia hafal Quran, hati dia kan nur. Dia kata apa? Hadzal rajul, lelaki tu laisa salatul fajr, tak semayang subuh hari ni. Saya dalam hati, aku duduk 10 hari dia duduk baca apa ni? Aku pun bukan pandai sangat. Kita pun kesok pelan-pelan, bagi dia tak tahu. Sebelum dia kata barra, biar aku belah. Sebab Arab dia kata barra, itlaq barra. Barra tu beredar, itlaq barra, boleh belah. Sebab tu kadang-kadang kita semayang di Masjid Haram, Allah Arab, barra barra tu beredar. Kadang-kadang tak mau, kita buat tak tahu. Oh, salli barra barra tu beredar, bukan barra. Kadang-kadang dia kata itlaq barra, boleh belah. Tu kita kena tahu tu. Jadi bila dia kata itlaq barra, saya pun halau cikgu ni, rupanya dia tak semayang subuh. Saya pun ligan cikgu tu. Cikgu tu duduk jalan. Cikgu masa? Cikgu tu duduk. Cikgu tahu tak pasal apa Syekh tu halau? Tak tahu. Ustaz baca 10 hari tak apa pun. Pasal apa saya baca tak boleh? Dia kata cikgu tak solat subuh. Saya semayang dia kata. Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang subuh ke 9. Rupanya dia qada subuh, tuan-tuan. Syekh tu tahu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dengan Al-Quran Allah bagi kasyaf kepada Syekh tu. Kena berguru. Bila kita berguru, tuan-tuan, Quran ni, tuan-tuan, ingat, Allah turunkan Quran melalui Jibril. Maka dengan Quran Allah angkat Jibril menjadi penghulu kepada para malaikat. Kemudian Jibril bawa Quran turun kepada Nabi. Maka Nabi diangkat menjadi Sayyidul Anbiya. Kerana apa? Kerana Al-Quran, Sayyidul Anbiya. Kemudian Quran itu turun kepada kita semua. Nabi sampai, maka kita disebut sebagai apa? Khairul ummah, sebaik-baik umat. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Kemudian Quran itu, tuan-tuan, turun pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Betul tak? Kerana apa? Kerana Al-Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hebat, nak Allah angkat darjat, nak jadi mulia, Quran kena baca, kena berguru. Berguru dengan tu alim, tu guru banyak. Dan kita baca Quran satu-satu, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh lah, kita orang macam kita ni biasa ni, orang macam kita, kalau boleh 3 surah ni kena hafal. 3 surah. Surah apa kena hafal? Yang pertama Suratul Mulk. Nak tanya adik-adik, siapa hafal Suratul Mulk? Surah Mulk. Tabah. Angkat tangan. Angkat, tengok. Ada tak? Tak berani angkat. Yang kedua Surah Sajadah. Ni kena hafal ni kalau bagi boleh. Sebab Suratul Mulk, Nabi kata wahiya mani'atun min azabil qabr. Sesiapa yang membaca, menghafal Suratul Mulk, Allah jauh daripada azab kubur. Yang kedua Surah Sajadah. Surah Sajadah ni ada sujud tilawah. Nabi kata ketika sujud itu, aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad du'a. Doa banyak-banyak masa sujud tilawah, sujud sajadah. Sebab saya pernah, tuan-tuan, pergi Mekah. 5 orang anak perempuan nak bagi dapat jantan. Saya baca surah sajadah, saya sujud. Ketika sujud tu doa, ya Allah,
dalam hati, jantan ya Allah, jantan, minta jantan. Habis-habis angkat, bini saya, ya Allah, bagilah isteriku mengandung jantan. Bini saya, amin, amin. Lepas tu dia buka mata. Saya kata, jangan tengok yang jantan, jangan tengok yang betina, yang perempuan, tengok yang jantan aja. Dia pun tengok Bangladesh, Pakistan, semua dia tengok. Lu nak bagi dapat jantan tu, balik doa mustajab, mengandung tuan-tuan. Alhamdulillah, lahir-lahir saya tak pergi tengok, saya buat tak tahu lah. Sampai nurse panggil, saya pergi pegang. Saya tak tanya jantan perempuan. Saya letak tu telefon ayah saya, ayah mai tak, mai buat tahnik ni, anak jantan betina. Tak tahu, 5 dah perempuan, tak mau tengok. Dia pun mai jantan betina, tak tahu hang ni sampai apa anak mu tak tengok tu. Jantan ke betina nak baca wa'i zuka ke wa'i zuki? Kau suka ustaz, apa ayah, jangan baca LGBT sudah kan, baca lah. Dia pun buka. Aku tengok, dia kata, tengok. Dia pun buka. Dia kata apa? Khairi. Pasal apa? Angry Bird, dia kata. Angry Bird maksud dia jantan lah tu. Saya kata betul ke? Tengok jantan semua. Rupanya mustajab doa tuan-tuan ketika sujud tilawah, ketika baca surah Jadah. Ni kalau boleh betul hafal ni surah Jadah. Yang ketiga apa? Surah Waqiah. Ni kita orang biasa macam kita ni, tolong. Surah Jadah, surah Mul, surah Jadah, surah Waqiah. Hafal 3 ni. Sebab apa? Yang ni lah bekal kita di akhirat, akan dapat syafaat masa nak mati esok. Syafaat dalam kubur, syafaat kita bangun di padang mahsyar, syafaat untuk masuk syurga, syafaat untuk naik tingkat daripada syurga ke syurga dengan syarat Al-Quran. Kalau boleh 3 surah ni kena ada. Pertama Mul, yang kedua Sajadah, yang ketiga Waqiah. Bagi boleh yang ni, InsyaAllah kalau boleh, Alhamdulillah. Dan saya pun bagi tahu dekat anak-anak saya supaya hafal tuan-tuan surah ni, bagi ingat. Dan Alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran. Bila hafal Quran, tenang hati kita tuan-tuan. Sebab apa? Beri berkat dalam rumah kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah kan, sebelum saya teruskan ceramah ni, dengan ini saya melancarkan kutipan derma untuk pelancaran dataran ilmu pada malam ini. Dan marilah sama-sama kita menderma. Sedikit tanda dia kita ingat nak mati, banyak tanda kita ada. Jadi mana petugas? Tolong petugas ada tak yang nak kutip? Bangun ramai tu, di luar punya ramai, pergi sorang-sorang. Okay, dalam ni siapa kutip? Ada tak? Bangun kan? Mana dah? Lah tak bangun dah. Kan lah. Sebab ni hang tak bangun, hang ceramah ikut. Okey. Siapa kutip? Dia pun nak keluar ni, lekat. Bukan ada petugas dah. Yang di luar, tolong belajar. Tu. Main ustaz bagi dulu. Satu ya. Cak ayam. Sudah pergi jauh. Di luar lagi. Jangan saya seorang ya. Ni di luar lagi. Mana ni bukan ada petugas tadi. Ustaz dah bagi tahu dah. Ada 3 orang. Adik seorang lagi bangun, adik. Bangun. Turun bangun. Bulan serban. Pikir lah dia duduk nganga tahun ni pula dah. Boh menampang cuma Dekat. Kutip. Pergi seorang-seorang. Di luar tu. Ada tak? Di luar. Di luar. Tak ada orang. Ada tak? Di luar. Kutip. Tak ada siapa pun tu. Oi, malam ni boleh dapat banyak ni. 5,000 boleh dapat. Tolong. Kutip di luar nama tu. Tu apa nak dalam plastik lah. Okey. Plastik tu kumpul satu tempat. Jangan lagi hilang dalam plastik gitu kan. Jalan ni cepat. InsyaAllah. Di luar banyak orang tak kutip lagi. Ramai. Kalau seorang RM10, alam ni ada 500 orang, 5,000. Kalau RM10 lah. Tapi kalau 20 not biru tu, tobat tak dapat. Buat hijau. Biru orang tak mau dah tuan-tuan. Hijau RM5. Apa? Hampa duk jalan tumpuk tu ya. Nu di luar tu, apa kutip tu? Nu makcik tu duk pegang seluk lama tu. Oi. Buah makcik. Kalau tak ada duit, rantai. Lah yang tu lah bekal kita di akhirat insya-Allah. Bubuh rantai pun boleh insya-Allah. Nabi dia ada tempat. Lambat depa ni lah. Kan? Unit amal tolong. Harapkan budak kutip depa kan nak lepas bukan depa nak kutip.
Saya tahu Mahat Tafiz saya suruh budak kutip tuan-tuan, majlis ada 10,000 orang, dapat 1,200. Lah kali kita tak lantik budak ni, budak nak lepas tangan lah, cepat-cepat belah. Bukan dia nak ambil duit, dia nak pergi lepas lah. Kita lantik unit aman, mereka ni betul-betul kutip. Ada dalam majlis tu 2,000 lah, dapat 30,000. 2,000 orang dapat 30,000. Budak kutip 10,000 orang dapat 3,000. Dia bagus dia. Boh tak mau sudah mampir biar pun pandai habis. Nakok depa ni bagi depa Allah. Tak ada tanggungjawab tuan-tuan pelajar-pelajar kita kadang. Saya tahu saya Mahat Tafiz mana budak teruk hantar main gitar. Ni UPSR ni pakai telefon nak ustaz. Ni anak saya boleh masuk. Saya kata syarat UPSR 6A. 6A dah. Tak ada A boleh tak? Saya kata 6A, Assalamualaikum. Tak ada A tu nak bunyi gitar. Turunlah buat apa pun jadi manusia. Allah tuan-tuan, sedih. Tu main jenuh terekah. Kadang-kadang berak tak flas. Nak suruh saya flas. Aku ambil take tu. Obat dah mulut dah cuma. Itulah tuan-tuan yang berlaku rezeki sekarang. Dan sebab tu alhamdulillah, bila ada ilmu, mereka Allah angkat darjat. Kadang-kadang yang teruk ni lah jadi ustaz. Yang teruk ni lah jadi orang yang baik kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih baru dah main dah akak pergi seorang-seorang. Makcik mana tak bagi, habak kat dia gelang kutip sampai habis. Baru dia pergi menyorok tang mana tu budak-budak ni. Jadi tuan-tuan yang dikasih oleh rahmat Allah, sebab tu kita kena mengaji bab fiqh. Fatihah dah betul dah. Bila Fatihah dah betul, tengok rokok Allahu Akbar, tengok tok guru macam mana buat. Allah rokok kan. Ada orang tuan-tuan bila sami Allahu liman hamidah, kita sebut apa? Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba tuan-tuan ingat tak? Ada seorang sahabat Nabi, dia sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tiba-tiba habis semayang, Nabi kali lepas bagi salam, siapa yang sebut tadi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Sahabat ni tak berani nak mengaku. Sebab apa? Sebab dia buat, Nabi tak buat. Menunjukkan apa? Bid'ah. Kan kita dah belajar bid'ah, apa yang Nabi tak buat itu bid'ah. Sebenarnya bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat. Apa yang tak ada nas itu bid'ah. Bukan apa yang Nabi tak buat. Ni sahabat ni Nabi tak buat. Dia kata hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Tiba-tiba Nabi kali, kita ni semua bid'ah. Esok mengaji tuan-tuan, mereka bukan nak main mengaji, mereka main tu nak tengok apa salah tok guru. Saya baru ni baca khutbah, teriak habis teriak. Ada seorang main jumpa, ustaz kami teriak habis, tapi saya nak tegur ustaz sikit lah. Saya kata tegur macam mana? Ustaz bagi salam tak betul. Rupanya dia nak cari salah kita. Saya kata salam macam mana? Ustaz tak sebut Assalamualaikum. Saya dengar Assalamualaikum ya. Sudah nak tegur, nak cari salah kita, bukan nak dapat pengajaran. Ni ada orang mengaji macam tu tuan, main duduk depan. Kadang-kadang kita mengajar senyum, kita buat lawak senyum mudah. Saya pernah tuan-tuan mengajar, ada orang duduk depan 3 tahun mengajar. Tahun ketiga dia mai jumpa saya, Ustaz duk ceramah bagus, saya dah rakam video, saya nak buat CD kat Ustaz boleh tak? Saya kata sila. Masa tu zaman CD. Dia kata ustaz ni macam ni lah, saya modal tak ada, ustaz ulang sikit 1,000, saya pun ambil lah bagi 1,000 kat dia. Dia jual tuan-tuan, alhamdulillah, bagi 1,000 dia jual dapat 5,000, untung 4,000. Dia main pula, ustaz habis dah jual ustaz boleh tak tembak sikit? Saya tak tembak macam mana? Ustaz bagi 10,000. Saya pun nampak 10,000 dapat 50,000. Nampak macam tu kan? Bagi 10,000 kuliah pun tak main, hilang terus. Tu mengaji 3 tahun, serban atas kepala. Rupanya bukan nak mengaji ilmu tuan-tuan, dia tunggu masa yang sesuai untuk penanya ustaz. 3 tahun mengaji, 10,000 saya bagi, hilang dengan orang-orang. Saya pergi rumah dia, dengan rumah pun tak ada, pindah terus. Orang Sungai Petani, saya sebut nama tuan-tuan, mungkin ada dalam majlis ni bang. Tu nak bagi tahu tuan-tuan, ada orang mengaji bukan nak mengaji. Biar kita mengaji sungguh, kita akan dapat apa yang tok guru sampai. Sebab tu tuan-tuan rokok sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tiba-tiba Nabi kali, siapa yang sebut tadi? Sahabat ni nak angkat takut. Siapa sebut tadi? Aku ya Rasulullah.
ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun ke bumi untuk menulis pahala kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berguru. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan malam ni, esok subuh, sami Allahu liman hamidan rabbana walakal hamd, tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ikut saya boleh tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ni kita berguru tuan-tuan. Ni saya ijazah dekat tuan-tuan ni. Kita buat ni, ditulis amalan kita tuan-tuan, pahala di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk syurga dengan ini. Kita berguru, kemudian sujud, Allahu akbar. Saya nak abaklah ketika sujud, pernah tuan-tuan saya pi Masjid Shah Alam. Bukan Masjid Shah Alam, masjid kat Ulu Kelang di Selangor. Masa tu tuan-tuan, saya nak pergi semayang subuh. Kita pun pergi lah, sampai-sampai kita pakai sorban jubah. Mereka tengok saya masuk, mereka pun, Ustaz! Apa maksud dia? Maksud dia, mereka kenal saya. Bila kenal selalu apa dia? Kalau makan free. Kalau kenal Ustaz, makan free. Sebab tu Ustaz Hanif jadi YB. Saya ada tawar juga, saya tak mau. Ustaz Fauzi pun nak jadi YB. Saya kata saya suka jadi Ustaz. Sebab jadi Ustaz, makan. Bangun nak bayar, orang bayar kat kita. Kalau jadi YB, masuk restoran, kira semua. Lain kali kita kena bayar. Sebab tu Ustaz Husni Mafiah, dia panggil kat dia YB. Dia kata jangan panggil Ustaz. Dia pergi mana? Jangan panggil YB, jangan. Kalau YB kena bayar. Ustaz, makan free dia kata. Dia tawar je lah, Ustaz. Maksud dia kenal lah. Saya pergi tuan-tuan pagi subuh hari Jumaat. Mereka sebut Ustaz, maksud dia saya kena jadi imam lah. Saya pun dalam hati, tak apalah, aku dah hafal dah surah Mulk, surah Sejadah, surah Waqiah. Tak apalah, kalau tolak jadi imam, rakaat pertama surah Sejadah, rakaat kedua Waqiah. Kita pun naik. Rupanya masjid tu tak pernah baca surah Sejadah. Kalau baca jadi lambat. Saya pula nak tunjuk belakang. Kalau tak baca, nampak sangat saya ni ceramah hebat. Apa surah Sejadah pun tak hafal. Mesti dia kata dalam hati, Ustaz mangkuk ayun. Saya pun naik lepas Allahu akbar. Kita pun habis usolli fadl subhi raka'ataini imam. Allahu akbar. Dalam hati surah Sejadah aku ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca macam tu lah. Makmum belakang layan kan? Baru betul. Waladdallin. Makmum. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Makmum. Kadang-kadang makmum ni tuan-tuan layan. Imam baca sedap, imam Allahu akbar, makmum Allah, lupa baca Fatihah. Kadang-kadang imam baca teruk, wala qadal qalan qannal in, belakang bila nak habis bagi imam kan kita pun baca Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tarik sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Tu sujud. Bila sujud, depa tak pernah buat. Depa tak sujud, pakai duk tengok. Ada seorang tu, subhanallah, dia kata. Dia ingat saya lupa rokok. Saya tengah duk sujud, apa punya mangkuk ayun. Sujud sejadah tak tahu kau. Rupanya depa tak pernah buat. Kita pun buat bagi lambat sikit, Tiba-tiba ada seorang terperasan. Yang belakang tu pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai tuan-tuan. Sebab tu yang pakai serban tu tuan-tuan belum tentu. Tiba-tiba ada seorang tu
sejadah, dia kata. Sejadah, bila dia sebut sejadah, pakat sujudnya. Bila pakat sujud, dalam hati saya, oh baru tahu surah sejadah no, hampa ni tak pernah buat lah. Kita pun naik sambung lah. Sambung ego tuan-tuan lupa. Tatajafa junubuhum, buat dia dua lupa. Maksud dia, tolong awak tak ingat ni. Tuan-tuan kalau lupa jadi imam buat macam ni kan, kalau lupa lah buat, maksud dia tolong lah, jangan pula oi tolong. Betul jadi tak ingat. Saya pun ulang balik. Dan tajafa junubuhum. Loh, jadi macam bateri satu bong. Ulang kali lagi. Dan tajafa junubuhum. Maksud dia tolong weh, tak ingat Kalau lah ada siapa-siapa yang pakai serban tu, dia kata Anil boleh sambung, tapi belakang seorang pun tak sambung. Kita pun ulang kali je. Tatajafa junubuhum. Tiba-tiba ada seorang, dia tolong, tapi tolong tak membantu. Dia tolong apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya duk dengar wajak di Mamat. Dia kata apa? Hang duk baca panjang-panjang tak ingat qul huwallah lah weh. Kami nak pergi kerja Saya tatajafa tak boleh dengan saya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ni sebab tu tuan-tuan kalau boleh ni hafal 3 surah. Surah Mul, surah Sejadah, surah Waqiah. Sebab apa tuan-tuan? Yang ni lah akan tolong kita dalam kubur esok. Yang ni nak tolong kita di padang mahsyar. Kalau boleh tuan-tuan tolong Quran ini kena hafal. Kalau boleh lah. Kalau dah baca selalu hafal. Kemudian apa? Ilmu tadi. Kemudian kita fil alamina innaka hamidul majid. Tuan-tuan tambah apa? Tuan-tuan tengok dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, Abu Bakar tambah. Sebab tu kita kena mengaji. Abu Bakar tambah apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Pernah dengar tak doa ni? Berguru bang, buka kitab hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis yang ke-9 ke ke-6. Sayyidina Abu Bakar baca mintakan Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Barulah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau seorang, kalau ramai jamak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita buat tak? Bang, buat bang kalau berguru. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah salam yang tak perlu dijawab. Salam ni ada 3. Pertama wajib jawab. Yang saya bagi salam tadi, tuan-tuan kena jawab. Tuan-tuan jawab tak? Siapa tak jawab berdosa. Salam tok guru pada anak murid ni, tuan-tuan mengaji esok, bila tok guru bagi, tuan-tuan kena jawab, bagi lebih. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mengaji dah ni. Esok tok guru bagi salam, wajib anak murid jawab. Yang kedua, salam tak perlu dijawab. Salam tadilah. Salam tu imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan jawab lah Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab. Satu lagi, kalau kita bagi salam, kita tak mau orang jawab salam kita. Tahu tak apa dia? Bila kita lalu kat kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumil mu'minin. Tiba-tiba dia jawab Waalaikumsalam. Tuan-tuan dengar dengan tuan-tuan ahli kubur tu. Sebab tu bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baca bang, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini mengaji.
Bila berguru tuan-tuan mengaji, alhamdulillah selesai semayang elok, maka semayang tu kena khusyuk. Nak khusyuk inilah ilmu yang ketiga, namanya ilmu tasawuf. Pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Untuk orang macam kita biasa ni, tasawuf tu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan, kecuali hati yang sejahtera, hati yang bersih. Itu nama tasawuf. Ni hati ni semayang nak khusyuk, Allahu Akbar, nak khusyuk tu, kata Datuk Dr. Harundin, kita semayang seperti berjalan di atas batas benang, jatuh naik semula, Allahu Akbar. Tadi kena beli apa tak? Semayang ni, semayang kena tarik balik, jangan buat mampu habis, tiba-tiba asyhadu an la ilaha habis dah. Tu kena khusyuk. Bila khusyuk tu, kita semayang bagi betul, baca bagi elok, macam kita bercakap dengan Allah. Ini ada orang Allahu Akbar bercakap elok, ustaz lama tak jumpa, tapi semayang Allahu Akbar, bismil. Saya pernah tuan-tuan pergi Penang, jumpa saya, ustaz lama tak jumpa, pakai serban ni, pakai reda. Ui, nampak hebat, cakap elok, ustaz lama tak jumpa. Tiba-tiba imam dah semayang, ustaz jom masbuk. Maksud dia orang ilmu, orang ada ilmu, jom masbuk. Dia tahulah masbuk muafiq macam mana. Jadi ustaz masbuk, hebat ni, pakai serban. Semayang sebelah saya, Allah Akbar, saya duduk sebelah. Kacau ni mamat ni. Mengaji hebat, tapi nak semayang depan Allah jadi macam tu. Tiba-tiba waladdallin, amin, imam, kami pun amin. Dia baca-baca, saya ada bismillah dengan saya. Paling teruk alham, kita ada alham dah dengan kita. Kacau tuan-tuan. Sebab apa? Dia datang was-was. Itu perlunya tasawuf. Yang paling teruk waladh, apa nama, apa wala tototo. Saya dah wala dhalin dengan saya wala tototo. Orang macam tu tuan-tuan ganggu. Kalau dia mai dah duduk sebelah ganggu, duduk tahiyat la ilaha illallah, kita duduk sebelah terkejut tu. Lepas tu dia ikut mazhab apa tau tu, goyang tu. Kita duduk tengok bila nak habis tadi. Sebab tu kena mengaji tuan-tuan. Nak khusyuk ni jangan ganggu orang sebelah, orang nak khusyuk. Ni yang pernah teruk tuan-tuan, pernah Tok Bilal asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Dia tengok tiba-tiba nyamuk gigit. Angkat belah ni, cover. Takut tak terangkat. Sebab tu kita ni namanya tasawuf. Tasawuf macam mana? Jaga khusyuk kita. Bila keluar, tarik balik. Kita orang awam, tarik balik. Aku semayang ni. Tu yang semayang Allahu Akbar, tengok tempat sujud, baca elok, bismillahirrahmanirrahim, tebuk elok. Sebab bercakap di hadapan Allah itu perlunya ilmu tasawuf yang menyebabkan hati. Bila lebatkan hati, maka kita akan buanglah sifat-sifat mazmumah, sifat yang tak elok. Kita akan tanam dalam diri kita sifat mahmudah. Sebab tu tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, bila kita manusia duduk di Mekah 4 juta, orang kafir puji orang Islam. Kerana apa? 4 juta boleh berkumpul dalam masa 20 saat dengan satu kalimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua 4 juta. Walaupun berbeza bangsa, walaupun warna kulit berbeza, walaupun bahasa berbeza, boleh duduk. Orang kafir puji kita, tapi kita keluar daripada rumah Allah, kita tak ada akhlak. Kadang-kadang orang Islam kita ni sampah buang aku suka. Makan coklat, tak ada akhlak. Kadang-kadang kasut, tengok kasut. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi dekat gereja, kasut tersusun elok. Kita masjid kita tuan-tuan ni semayang